Fikir tentang kita ada Quran. Allah tak akan jadikan kita ni hidup susah. Sebab Allah kata dalam ayat itu, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشْ. Dan kami jadikan di bumi ada kehidupan. Ma'ayish maknanya kehidupan. So tuan-tuan jangan takut. Petroleum hilang, habis. Jangan takut. Allah katalah di bumi ini ada air. Takkan habis. Dan takkan habis spesies laki-laki. Kesalahan tidak ada. Apa-apa benda yang kau boleh ragukan tentang Al-Quran. Tidak ada satu benda pun yang tersilap, tersisih, terlupa yang Allah Ta'ala letakkan di dalam Quran. Tidak ada. Semua ada. Okey Ustaz. Kalau semua ada tak Allah letakkan cara-cara nak buat paracetamol? Oh, ni parah ni. Al-Quran bukan buku resmi. Kalau buku resmi, kau selak lah. Okay, what's up guys? Itu buku resmi. Anda faham? Tak faham kita? Okay, what's up guys? Itu resmi. Al-Quran ada. Tuan-tuan, cara-cara nak buat ais apple, cara-cara nak buat ais apple, campur pudina, campur lychee semua, kasturi apa semua, tanyalah dia pakar. Ada Allah Ta'ala sebut benda tu dalam Quran, ada fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Macam mana cara buat ais apple, pudina, kasturi? Kau tanyalah. What's up guys? Apa tu? Allah Ta'ala kata tanya pada orang yang tahu. Tanya pada saya, mana saya tahu. Ustaz, macam mana cara nak buat ais apple? Mana saya tahu. Saya kata ke isteri saya, Mama buat ais apple, di blendnya apple. Astaghfirullahaladzim. Apa ni Mama? Kata nak apple. Bukan apple, Zappel. Dia pun tak tahu. Pergi tanya dekat dia. Maka pergilah, buka WhatsApp guys. Macam ni cara nak buat dia. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ini adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalam dia. Tuan-tuan nak tanya apa? Quran ada. Jawapan dia di situ. Cuma masalah dia, kenapa kita tak jumpa? Sebab kita tak buka. Saya buka Ustaz. Sekarang kita dah 15 juzuk dah Ustaz. Kita advance sehari Ustaz. Tadarus kita orang dah 15 juzuk. Kita buka tak jumpa pun. Memang awak buka, memang awak baca. Tapi awak tak tadabbur, tak jumpa. Allah Ta'ala sebut kitab Al-Quran ini dalam surah Yasin. Wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang bijak. Hakim ni maknanya bijak. Hakim maknanya smart. Hakim maknanya cerdik. Smart. Al-Quran itu sebuah kitab yang smart. Yang bijak. Yang boleh selesai masalah. Itu nama dia Hakim. Kita faham smart tu segak. Lain. Segak lain. Smart ni maknanya buat kerja cantiknya. Smart maknanya pemikiran dia tajam. Smart maknanya perfect dia cerita. Itu smart. Kita pula bila sebut smart, mana boleh pakai baju jingga, orange, Nabi tak suka. Astaghfirullahaladzim. Ini parah ni tuan-tuan. Bacalah hadis tu sampai habis. Nabi tak suka memakai baju yang dicelup dengan kumkuma. Kumkuma tu datang apa Ustaz? Ini parah. Dicelup dengan pewarna. Kita sebut dye. Ini bukan dye. Ini benang. Bila tak belajar sampai habis, pergi masuk dalam media sosial, jadi siap. Belajar habis-habis dulu. Apa dia yang dikatakan baju yang bercelup dengan warna oren tadi ni. Yang Nabi tak suka ni, dicelup dengan kumkuma. Kumkuma tu apa? Tu yang dimasak nasi Arab, yang masak nasi mandi, yang masak nasi biryani tu. Tu. Nama apa? Za'faran tu.
Dijadikan sebagai penceluk-celuk. Pasal baju tu akan melekat pada orang. Warna dia tak lama, dia melekat dengan orang. Pergi peluk orang, melekat ke orang. Jadi tuan-tuan, belajarlah sampai habis. Tidak. Ambil. Orang tak boleh menyerupai agama lain. Astaghfirullahaladzim. Kalau gitu huruf T pun tak boleh. Kan parah tu tuan-tuan. Baik. Jadi Al-Quran dia menjawab semua benda. Baik. Nama dia smart. Okey, Al-Quran tu nama dia smart. Okey. Kita ada handphone, nama dia smartphone. Kita ada pembayaran smart pay. Kita ada elektrik, smart elektrik. Semua smart belakang lah. Dekat highway ada smart tag. Oh, banyak smart. Ha? Jadi akak-akak yang mana belum ada smartphone, pergilah cari smartphone. Duk pakai Nokia, payah nak buat kerja. Okey, tiga-tiga sekupang. Ikat dengan getah lah. Astaghfirullahalazim. Tapi itulah handphone paling tahan lasak. Jatuh 40 kali tak boleh pakai lagi. Nombor pun hilang dah. Tapi mak kita duk ingat lagi. Nombor yang dekat tu pun terhilang lah. Jadi, bila kita pakai smartphone, canggih lah. Kita pun pakai iPhone lah, senang. Tu yang ramai orang beli iPhone. Dalam poket depan. Pak atas sikit. Nak tunjuk kamera. Astaghfirullahalazim. Jadi, pergi kedai. Bila pergi kedai, tanya dekat Cina hak jual tu. Ini apa? Ini menatang apa? Ini bukan menatang, ha? Ini iPhone. Tahulah. iPhone apa? 14 ke 15 ke? Ini baru punya lah, 15. Ini apa istimewa dia? Ha? Sekarang iPhone 15, sekarang dia ada 5 kamera. Ha? Dia lagi gambar, lagi cantiknya gambar. Lagi apa lagi dia punya ni? Sekarang ini iPhone banyak canggih. Sekarang oh, duk sekarang berapa ribu? Dia tahu. Okey, ambil satu. Ini sangat canggih. Kalau siapa curi taklah guna punya. Kalau hilang pun dapat tahu di mana dia ada punya. Oh, ini canggih. Sekarang kalau you mau beli apa-apa pun sini saja. You mau transfer pun semua sini saja, canggih punya. Kita membeli satu, dapat kotak putih, balik rumah, duk sementara nak buka pulsa tu, duk tengok, isteri datang. Apa tu bang? Binatang apa tu? Dia ini bukan binatang, ini iPhone. Dia ulang balik, hak Cina tu kata. Sebiji daripada awal dia copy paste balik pada awal ni, si kalang banyak canggih. Oh. Dia pun tutup dengan kotak persegi tu. Letak atas kabinet. SIM card pun tak ada. Nombor SIM card apa pun tak ada. Dia beli tak. Pakai pun tidak, guna pun tidak. Agak-agak nampak tak bijak handphone tu? Pasal apa? Pasal tak pakai. Allah kata Al-Quran tu bijak. Allah kata Al-Quran tu smart. Engkau tak atas almari, tak baca-baca. Bila nak nampak smart? Nak nampak smartnya iPhone ni, kau kena pakai. Baru nampak smart. Nak nampak smartnya Al-Quran tu, kau kena pakai. Baru nampak smart Quran tu. Baru dia bermanfaat pada kita. Kita hari ni tak baca. Tak pakai, tak tengok, tak apa pun. Orang Kedah panggil tak proses. Tak dibelek apa pun tidak. Bila nak nampak cerdik Quran tu? Bila nak nampak hebat Quran tu? Apa yang kita nampak sekarang, apa yang dipertunjukkan pada kita sekarang, itulah yang canggih. Quran tak canggih, hanya untuk dibaca sahaja. Last makcik baca Quran bila makcik? Makcik baca tahun 2001. Oh, lama masa itu suami makcik mati. Bacalah kan. Ada tak baca dah? Ada siapa mati pun tak baca lah. Oh, iyalah betul lah juga. Tunggu makcik mati, kita orang baca.
Sebab itu Allah Ta'ala tanya dalam Quran, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa engkau tidak mentadaburkan Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu ada apa? Bahasa. Bahasa Al-Quran sangat cantik. Tak ada siapa pun dalam dunia ni yang boleh menandingi bahasa Quran. Cantiknya bahasa Quran, tuan-tuan. Bila baca tu, sampai pada kita tu. Bahasa dah. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada apa? Kejiwaan. Menghidupkan jiwa. Cuba tengok, tuan-tuan. Umar Al-Khattab mati jiwa dia. Tetapi bila dia mendengar Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, hidup jiwa dia, Islam dia. Cuba tengok Al-Walid bin Mughirah, bapaknya kepada Khalid Al-Walid. Bapak dia, Al-Walid kafir. Anak dia Khalid, panglima perang Islam. Bapak dia tak Islam. Musuh Islam lah. Bila dia dengar Al-Quran, dia cakap, ini bukan bahasa manusia. Ini bukan kata-kata manusia. Ini kata-kata yang maha hebat. Dia pun mengaku kalimah itu kalimah Allah. Tapi pasal ego. Ego melampau, dia tak nak tunduk pada Quran. Tuan-tuan, dia ada kejiwaan. Kalau rasa nak hidupkan jiwa, Quran. Kita hari ini hidupkan jiwa dengan lagu. Azura. Duduk depan sekali. Ada sinar di mata. Jadi tuan-tuan, kalau nak buat lagu pun, kena hidupkan lagu tu. Dengan apa, Ustaz? Bahasa Al-Quran. Cara Al-Quran. Sebab itu Al-Quran dibaca dengan cantik, tajwid, lenggok, langgam, elok. Itu nama Quran. Cuba tuan-tuan baca Quran biasa-biasa aja. Inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tak mau dah. Cuba baca inna a'taina kal kautsar. Itu tak. Dengungnya, panjangnya, dia meresap dalam jiwa dia. Sebab tu saya kata lama tuan-tuan, tahun 95 saya cakap, P. Ramlee tu dia tiru sebiji daripada Al-Quran. Dia ambil, dia tiru. Dia ambil, dia tiru style dia tu. Kita, pasal kita tak tahu. Zaman tu kita tak tahu. Ambil lagu Hindustan sikit, ambil lagu Arab sikit. Ya apna dil to avara, ajene kisse pe aega. Tahun 1952. Ya apna dil to avara, sedangkan lidah lagi tergigit. Dia ambil sikit. Ambil sikit. Ambil campur. Dan campur pula ambil dengan tajwid Al-Quran. Telah ku renung dalam kitab Qalqalah. Makin ku renung berdatu tetap. Ambil dua harakat. Janganlah adik angan-angan merayau ke alam impian. Nampak? Dia pendek je. Bu mesti dua harakat. Bawah bu dua harakat. Mak asli. Lan, nun mati jumpa dengan dal. Mesti dengung. Dan juga ada disukun. Kau bisikkanlah. Mesti pendek. Yang aku tak boleh dengung. Yang bertemu dengan alif. Akan kembali menyempurnakan segala janji. Dua harakat janji. Dia tak boleh segala janji. Tak mau. Salah. Mak asli dua harakat je. Kita belasah menang. Bulan madu ni. Panjang. Jadi lagu-lagu yang tak ikut tajwid sekejap. Dia virus sekejap. Lepas tu hilang.
Dia hilang sekejap. Dia kuda yang mana, tak lama habis. Ada entah. Tak lama kuda yang mana ke, kuda apa ke. Yang lama janda, yang tu lama. Lama. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi Al-Quran ini bijak. Dia dapat menyelesaikan banyak masalah. Masalah kejiwaan kita. Ni sekarang ni orang ramai yang ngidap masalah jiwa. Stres, anxiety, trauma. Tak nak try menyelesaikan masalah. Masalah dengan suami, masalah dengan isteri, Quran jawab. 128, 129. Surah An-Nisa. Allah kata apa? Wa in tuhsinu wa tattaqu. Nak bagi baik orang dua. Nak bagi baik suami tu kat dua. Buat baik, bertakwa dan kau tawakal kepada Allah. Hurai tu panjang lebar tu dalam surah An-Nisa duk cerita tentang rumah tangga, masalah suami. Masalah suami disebut oleh Allah dalam Quran. Suami nusyus. Kita selalu dengar isteri nusyus. Tapi jarang kita bercakap suami nusyus dalam Quran semua. Macam mana nak settle masalah suami nusyus? Laki-laki ni walaupun tak ramai, banyak masalah. Nampak tak ramai pun tak. Sebab tu akak-akak nak kontrol dia orang senang. Allah bagi tahu. Apa masalah akak? Tak tahulah ustaz. Nampak? Dia tengok kuku, tengok siling. Apa masalah? Suami, akak rasa dia ada affair ustaz. Akak kalau takut suami kahwin dua, senang kak? Simple kak? Ada dua cara untuk mengelakkan suami kahwin dua. Pertama, bagi makan kenyang-kenyang. Ustaz, akak masak. Tangan akak masak. Dan dia makan pun 4 pinggan. Itu bukan makan tu, nama dia menterkedara. Nama dia. Bagi makan lain kak. Dia minta bagi. Tak minta pun bagi. Nak lagi? Tak nak dah. Duduk dia diam. Yang mana faham? Tak faham sudah. Ini yang saya minta dia. Saya minta tak bagi. Letih, penat, letih. Awak ni kira kan awak aja. Kata dia. Udah, bentar. Ni parah ni. Nombor 2. Mana dia pergi, ikut. Simple. Mana bang? Masjid. Kata uzuk, tak apalah dalam kereta. Mana bang? Mancing. Simple. Mana bang? Lepak kedai mamak kejap. Abang tengok bola 2 pagi. Tak payah terberilah abang. Kalah punya. Betul kalah tuan-tuan. 2-0 kena entah. Mana faham? Tak faham sudah. Ikut. Abang, nak mana tu bang? Besok abang nak Krosos di Langkawi. Ikut. Abang nak Krosos. Faham? Ikut juga. Abang nak Krosos. Dia naik flight pukul 11, kita naik flight pukul 9. Dia sampai, kita sampai dulu. Abang. Astaghfirullahalazim. Mana faham, tak faham sudah. Simple. Jangan biar dia duduk seorang-seorang. Ustaz, saya tanya suami saya nak ke mana? Tandas. Ikut. Pasal apa Ustaz? Pasal dia bawa handphone dalam tandas. Oh. Nak tengok suami kita bagus tak bagus? Bang, tukar handphone. Abang bawa handphone saya bawa handphone abang. Ambil. Ambil. Akak kalau dapat handphone suami, hebat. Suami tu bagus ya. Kan? Pergi surau pun tak bawa handphone. Itu bagus tu. Nah, tinggal jatah kabinet tu, bapak. Dia. Tapi dia tak tahu dekat pejabat dia, ada satu lagi handphone. Jadi akak-akak berhati-hati. Anda mampu mengubahnya. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Yang ketiga, di dalam Al-Quran itu, dia ada hukum. Dia ada hukum. Bukan setakat penyelesaian kepada masalah individu. Penyelesaian kepada masalah negara. Itu nama dia hukum.
nakalam minallah, satu bentuk pencegahan daripada Allah, jazaan bima kasaba, sebagai satu pembalasan atas apa yang mereka buat. Hukum yang Allah Ta'ala bagi dalam Quran ni ialah hukum yang sesuai dengan fitrah kita. Sesuai dengan naluri kita. Kita ada anak umur 8 tahun. Sekolah agama rakyat. Sekolah agama rakyat. Kita balik kerja, kita pun tunggu pukul 6.30 tak balik lagi. Mana anak aku? 7.30 tak balik, 9.30 tak balik. Satu taman pergi cari. Report. Besok jumpa. Dah mati budak. Mati satu hal. Dirogol budak. Menangislah anak. Anak kita. Ya Allah, anak mama menangis. Cuba tanya pada mak mangsa rogol tu. Kak, kalau dapat perogol yang jahat tu, apa yang kak nak? Kalau boleh, rogol dia balik. Jarang sebut macam itu. Sebat dia 100 kali. Rejam dia sampai mati. Pancung kepala dia. Taklah, rogol, bunuh pula. Hukum bunuh pada dia. Ada tak mak cakap? Masukkan penjara 10 tahun. 4 kali sebatan. Ada. Tobat lahum tak ada. Undang-undang yang Allah Ta'ala bagi pada kita, apa dia? Yang kita nak. Akak-akak balik pada rumah, pergi balik kampung beraya, balik ke rumah, rumah kena pecah. Mesin cowai pun dia curi. Astaghfirullahaladzim. Nah, balik-balik nak bancuh air, tak ada cowai. Masya, lambat sampai tu. Tu ya lambat tu. Tak pernah faham, tak faham tak. Barang mah pun hilang. Cowai pun hilang. Tapawai pun hilang. Oh, pantang besar kita ni orang perempuan. Tapawai hilang. Oi, kalau bekas lain bagi pada orang, ambil terus. Tapi kalau kasih dekat dia bekas tapawai, bak balik tapawai. Tapawai pun hilang. La ilaha illallah. Duit 10,000 Ustaz. Peti besi, campak dalam sungai Ustaz. Tanya pada mangsa rompakan curian tadi, kalau dapat orang yang pecah masuk rumah awak, habis duit awak, curi je segala benda, apa awak nak buat? Tu dapat potong tangan dia. Nampak? Aku potong tangan dia. Mana ada sebut kalau aku dapat aku penjarakan dia 3 tahun. Duduk kat kajam, padan muka. Jarang macam itu. Dalam perasaan tuan-tuan tu, itulah fitrah. Dalam fitrah tu ada dalam Quran. Bila kau dipotong tangan kau disebab sebab berzina, kau direjam sebab kau berzina, kau bunuh orang, kau dihukum pancung, tak ada siapa lagi yang nak rogol kita. Tak ada siapa yang nak mencuri. Akhirnya aman, tuan-tuan. Perbelanjaan berbilion untuk masalah penjara selesai. Tak ada siapa berani buat. Sekarang ni bukan setakat budak dirogol. Kambing dirogol. Bayangkan, tuan-tuan. Dia duduk depan rumah dia, kambing lalu. Cantik juga. Tak kena tangkap tu. Penduduk kampung bergegas ke kandang kambing berkenaan selepas mendengar bunyi pelik daripada kambing tersebut, kata dia. Kambing. Sekarang bukan setakat kambing kat Som. Opah Som pun kena. Dia duduk seorang, barang mas banyak, duduk seorang, kena curi dia. Dompak dia. Dia nak jerit macam mana? Suara pun tak ada. Pukul 2 pagi hamba Allah termasuk. Dia. Barang mas atau mati. Ambil lah, kata dia. Jangan bunuh opah nak puasa, kata dia. Tak cukup dirompak, dirogol opah Som. Masuk hospital Putrajaya. Wartawan temu ramah. Masa kena rogol tu makcik tak melawan.
Mula-mula melawan juga, lama-lama biarlah. Sudah ni parah ni tuan. Tak kena faham, tak faham kita. Maka anak-anak jadi selamat, harta jadi selamat, nyawa kita jadi selamat, maruah kita jadi selamat. Semua jadi selamat kalau kita pakai Quran. Tak ada siapa berani usik isteri orang, tak ada siapa berani usik, semua selamat. Sekarang ni tuan-tuan pantang. Serai kena curi, buah pelam kena curi, daun kari pulai kena curi. Daun pudina, siapa WhatsApp kan? Hak tu pun kena curi. La ilaha illallah, banyaknya tuan-tuan. Yang seterusnya, apa yang ada di dalam Al-Quran, selain daripada hukum tadi, perintah dan larangan. Perintah wajib, perintah itu, larangan ini, dia ada. Maka di dalam Quran ada banyak perintah. Kadang-kadang perintah tu, Allah Ta'ala gunakan perkataan yang sangat manis. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah yang maha agung ni, Allah yang ciptakan sekalian alam, dia panggil kita, wahai orang yang beriman. Diwajibkan kamu puasa. Bayangkan Allah, dia nampak kita ni, wahai orang beriman, wajib puasa. Mulianya kita ni tuan-tuan, kalau kita ni bertakwa di sisi Allah, Allah panggil kita, wahai orang beriman. Dia tak sebut, oi puasa. Dia tak sebut, ya ayyuhallazi orang banyak. Sebut saja, wahai orang beriman, wahai orang beriman. Di dalam Al-Quran ada apa? Ada kisah yang dulu-dulu. Daripada bila? Zaman Nabi Adam duduk dalam syurga. Dan akan diceritakan zaman dia akan berlaku. Bila? Nama dia akhirat. Tuan-tuan selak saja Al-Quran. Apa saja ada dalam Quran. Ustaz, dinosaur ada? Ada dinosaur dalam Quran. Sebab tu tuan-tuan, bila kita ni jauh daripada Quran, apa yang kita dengar tiap-tiap hari, kita percaya. Cubalah kita baca Quran. Apa yang kita dengar tiap-tiap hari, Quran kata lain, engkau kata lain. Quran cakap yang ini, engkau cakap yang ini. Aku ikut Quran. Sekarang ni bila Quran kita tak baca, bila Quran kita tak faham, kita tu dengar, gitu. Kadang-kadang apa yang didengarkan pada kita, apa yang diajar pada kita, tak sama Quran ajar. Quran ini petunjuk huda, petunjuk untuk kau. Tapi kita tolak Quran, kita simpan elok-elok, pasal tak mati lagi. Kita dengar, Kita percaya pada teori, padahal ini fakta. Quran ini fakta, zalikal kitab. Fakta daripada apa? Yang menciptakan kita, Allah. Allah menciptakan alam, dia tahulah tu yang Allah turunkan Quran. Yang fakta ni kita tolak hanya dengan teori. Mana aci? Teori ni agak-agak tak betul, tak salah. Sebenarnya manusia purba berasal dari beruk, ya. Selepas beberapa evolusi, beruk tadi bertukar, akhirnya jadi orang. Akhirnya melekat. Kita ni asal beruk. Tengok National Geographic dengan cucu. Tu apa? Tu beruk, keturunan kita. Kepelik tu tak? Wahai anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Marah. Cuba kita tukar. Wahai anak-anak cucu Adam yang saya hormati. Bangga tak? Kita semua keturunan Nabi Adam. Baik kamu Melayu ke, India ke, Cina ke, orang putih ke. Kita keturunan Nabi. Nabi Adam. Dah elok punya asal, pergi tukar jadi beruk. Astaghfirullahalazim. Ni, kita kena ubah. Berapa banyak lagi? Minyak petroleum itu terhasil daripada fosil. Yang baik tangan, itu fosil lain. Tak kita tengok jam pun fosil, baik tangan pun fosil. Dia kata, daripada minyak itu terhasil daripada fosil.
fosil daripada dinosaur yang hidup jutaan tahun dulu. Mereka itu mati kerana hentaman komet, hentaman batu api daripada langit, maka mereka pun mati. Dan bila mereka mati, mereka pun jadi minyak. Banyak betul dia. Tak habis-habis pula minyak bersekarang. Kena cek balik tuan-tuan. Jangan bernganga je. Allah bagi kita Quran. Dalam Quran kata, kita ni di dunia ni adalah tempat kehidupan. Walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Surah Al-A'raf juzuk 8. Balik buka ayat 10, 11, 12. Sesungguhnya tempat tinggal kamu, walaqad makkannakum fil ard. Sesungguhnya kami jadikan hanya di bumi tempat tinggal kamu. Hanya di bumi. Kita sedang merancang untuk menghantar kapal angkasa ke planet Mars. Ya. Sama ada kita boleh tinggal di sana. Kita akan hantarlah kajian. Sebab kita dapati bahawa di planet Mars itu ada air. So, bila ada air, kita boleh pindah ke sana. Quran kata, tak. Awak hanya duduk di bumi. Dengan adanya teknologi, kita boleh sampai ke bulan. Allah kata, kamu daripada tanah, dan kepada tanah kamu akan dimasukkan. Quran cakap, Toha 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu dimasukkan. Maksudnya apa? Bila mati, dalam tanah kau. Kalau kau pergi ke bulan, mati di bulan, jam. Kau pergi ke planet Mars, mati di sana. Bila balik 4 orang, 5, yang pergi 5, hang tuah, hang leki semua. Hang tuah mati di sana. Jebat, mana hang tuah? Dia mati di planet Mars. So, kita kebumikan di sana. Bukankah dalam Quran sebut mati mesti di bumi? Mana boleh Quran salah? Awal-awal saya cakap tadi. Mustahil Quran tak betul. Mustahil. Tapi kita hari ini, mereka mencadang, membuat sesuatu yang bercanggah dengan Quran. Dan dipahat dalam kepala otak kita, yang ni yang betul. Kita boleh pindah. Syahrus Khan pun ada 2 lot tanah di bulan. Wow. Ada 2 lot. Kemudian saya tanya dia, bila cadang nak pindah ke bulan, buat rumah. Dah ada 2 lot tanah, buatlah rumah. Orang tanya saya pula, nak buat dengan apa? Bata tak ada, simen tak ada, besi tak ada, air tak ada, bumbung tak ada. Adanya benda-benda itu di mana? Air, simen, bumbung, tiang, besi ada di mana? Ada di bumi. So, rumah awak di bumi, bukan di bulan. Jadi jangan kita hari ini fikir tentang kita ada Quran. Allah tak akan jadikan kita ni hidup susah. Sebab Allah kata dalam ayat itu, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشْ. Dan kami jadikan di bumi ada kehidupan. Ma'ayish maknanya kehidupan. So tuan-tuan jangan takut. Petroleum hilang, habis. Jangan takut. Bayangkan kalau minyak habis kan, macam mana kan kita nak naik kereta balik kampung kan. Ni takutnya kau jalan kaki lah balik. Bukan jauh pun Kedah je. Tak jauh kata Ustaz. 6 hari Ustaz. Takkan habis air. Allah katalah di bumi ni ada air. Takkan habis. Dan takkan habis spesies laki-laki. Sebab ada jurnal yang sebut laki-laki akan pupus lagi 100 tahun. Kita pun tengok. Betul lah. Jangan kata 100 tahun, ini 10 tahun habis. Siap boleh kira pula. Takkan habis laki-laki, takkan habis perempuan. Takkan habis. Yang kita duk percaya tu kejadah pun. Laki-laki akan habis, mak. So, saya tak kahwin lagi, mak. Mana ada habis laki-laki di Malaysia punya banyak stok.
Tiap hari sampai kaki lain tu. Oh, dari mana tak tahu ni puak-puak mana pula ni. Sembahyang Jumaat setengah dia orang, setengah kita. Saya agak tak lama lagi bila dia orang tok siap impah dia orang tuan. Innallah wa tak lama lagi dia orang tuan. Punya banyaknya stok kau oi. Siapa kata laki-laki habis? Tak percaya tunggu raya nanti pergi KLCC. Mandi dekat kolam tu. Allah, siap nyanyi lagi. Tumpah seair buat begitu. Saya dah tengok puak-puak ni buat video pula tu, hantar kampung. Jadi jangan kita duk percaya, ditakutkan bahawa kita akan menghadapi masalah ni. Allah Ta'ala kata, ada kehidupan. Selagi mana awak belum mati, selagi itu ada rezeki untuk awak. Yang bukan-bukan. Saya bercakap dengan tuan-tuan ni di Kementerian Kesihatan. Tapi saya cakap, benda yang najis bukan ubat. Benda yang najis bukan ubat. Bukan penyelesai masalah. Apa tak? Dulu waktu COVID, saintis di Amerika telah berjaya memindahkan jantung babi kepada jantung manusia. Ini adalah berita gembira untuk pengidap-pengidap jantung di Malaysia. Saya pun senyum. Pasal apa? Saya pun sakit jantung. Ada harapan abang hidup lama ke? Babi itu adalah najis. Tak ada ubat daripada najis. Yang terbaru pula, buah pinggang daripada babi pula. Tuan-tuan bayangkan, Allah Ta'ala kata, babi ni dia kena sebut tebal. Babi ni tak sedap. Babi. Babi. Tuan-tuan, babi. Janganlah panggil penyondol. Kesian kan maklum tu. Penyondol. Penyondol tu babi. Sekarang dah tukar dah. Penyondol lagi ni. Kalau saya tak ada disondol saya pun tak ada cinta dengan dia. Suami awak lah babi jantan. So, babi pula pergi dia. Babi kata aku tak nak kena mengena dalam konflik korang. Babi tu najis. Bila najis ni. Tetapi tuan-tuan, musuh-musuh Islam, dia akan cuba menterbalikkan Al-Quran. Menterbalikkan Al-Quran. Allah kata bangkai, darah, babi itu adalah benda bangkai. Tak diambil. Maka mereka cuba buat. Babi ni ada banyak manfaat. Salah satunya jantung. Dulu mereka buat cerita. Disebabkan manusia ni asal pada beruk. Kita akan cuba ubahkan jantung beruk pada manusia. Silakan. Ada tak berjaya tuan-tuan? Takkan berjaya. Kalau kita mempunyai DNA beruk, kenapa tak pakai darah beruk? Masalah kekurangan bekalan darah di hospital kita telah pun selesai. Hari ini ada 100 ekor beruk telah menerima darah untuk kita. Ada selesai tak? Tuan-tuan orang sains. Tuan-tuan orang kesihatan. Tak timbul masalah kekurangan darah sempena musim perayaan. Beruk dekat zoo banyak, dekat Kemensah banyak beruk. 100 ekor begini, hidup beratur tuan-tuan. Dah asal daripada satu, takkan tak boleh pakai. Tak, kita manusia. Manusia adalah manusia. Binatang adalah binatang. Maka mereka akan buat supaya menidakkan. Allah kata babi itu najis. Maka mereka menidakkan. Dia adalah binatang mulia. Dia menyelamatkan jantung awak. Dia menyelamatkan buah pinggang awak. Akhirnya orang kata, apa Quran ni? Kata babi najis. Saya buah pinggang babi tu. Ini bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan jangan anggap benda-benda ni, kita hanya nampak Zionis, kita hanya nampak Yahudi, kita hanya nampak Israel tu duk bom Gaza. Tak, mereka bom pemikiran kita bukan sedap. Bom akidah kita. Mereka bom pemahaman kita tentang Quran, sampai langsung tak nak pakai Quran. Semak balik. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Mai pula agamawan kita pula, kalau darurat,
kita boleh menggunakan jantung babi. Allah, tuan-tuan. Darurat itu sekadar untuk kau tak mati. Makanlah daging babi itu, lepas tu stop. Kalau dah melekat jantung ni, bukan untuk dah selama-lama ni. Tak kena tu jawapan tu. Jadi sebab itu tuan-tuan, Quran dia bagi jawapan. Kalau selamatkan nyawa awak, makanlah seketul. Silakan. Dah tak ada benda nak makan. Makan je lah seketul babi. Inilah cari makanan. Jangan terus duduk mengadap babi tu. Anak-anak, alhamdulillah, ada babi seekor ni. Tahan sebulan ni. Tak boleh tuan-tuan. Subhanallah. Dia ada benda-benda tuan dalam Quran ini, dia nak menjadikan kita lari daripada apa yang Quran cakap. Tadi saya sebut, manusia tempat tinggalnya di bumi. Tapi mereka bawa cerita, kita boleh tinggal di bulan. Kita boleh sampai, kita boleh lepak di sana, buat hotel. Kita ada jet, boleh bawa roket, boleh pergi ke planet Marikh, bercuti ke planet Marikh. Nak cuti ke Langkawi pun tak nak. Pihaknya. Tuan-tuan nak pergi ke planet Marikh. Buatnya sakit di sana, hospitalnya. Kena hantar balik ke bumi. Sampai ke? Tak tahu lah. Sebab itu tuan-tuan, kena cek. Bila saya sebut dinosaur tadi, cuba tengok cerita dinosaur. Binatang-binatang yang mereka kata itu adalah dinosaur. Tangan pendek. Kaki panjang, tangan pendek. Cuba tengok, apa guna tangan tu? Cuba fikir. Nak tumbuk orang, nak petik buah pun tak boleh. Apa guna tangan tu? Sebab tu bila saya pergi ke Oxford, saya tengok tulang dinosaur, rangka. Kat Ipoh tak ada. Kat Ipoh tak ada. Ya heran, dekat Jurassic Park je ada. Tapi minyaknya sampai ke Ipoh. Sampai ke Terengganu. Sampai ke Kelantan, Sarawak, Brunei. Padahal tak ada dinosaur pun di situ. Dinosaur ada dekat Jurassic Park. Yang minyak tu tak ada kaitan dengan dinosaur tu. Minyak tu Allah bagi untuk awak hidup atas muka bumi. Okey Ustaz, kalaulah minyak tu habis, akan ada benda lain pula menggantikan minyak. Apa masalah? Jangan duk susah hati, ya Allah. Kalau petroleum habis, macam mana nak balik kampung? Tak payah takut Kak Sung. Bumi ni Allah punya. Urusan semua dia bagi. Kalaulah laki-laki pupus, macam mana cucu saya nak kahwin? Jangan takut. Kalau kita kehilangan lelaki, atau kita kekurangan lelaki, kita akan menghidupkan kaedah pengklonan. Tanpa laki-laki, perempuan boleh hidup. Buktikan. Oh, sudah. Ni feminin mana pula ni? Laki-laki ni menyemak je kata dia. Sekarang dengan teknologi, kita boleh klon. Saya pun pergi taklimat. Tuan-tuan, sekarang teknologi yang terbaru kita jumpa ialah teknologi klon, ya. Satu perempuan boleh mengandung daripada DNA dia sendiri, dan akan diproses dan dia akan mengandung dan dia akan melahirkan. Dan bayi yang keluar itu adalah sama macam muka dia. Ini dipanggil bayi klon. Tak perlukan laki-laki lagi, ya. Ini teknologi, ya. Ada tak dalil di dalam Al-Quran tanpa laki-laki perempuan boleh mengandung? Ada, ya. Siti Maryam mengandungkan Nabi Isa tanpa bapa, ya. Itulah dia contoh, ya. Menung saya tuan-tuan. Menung. Ada soalan? Prof. Allah sebut dalam Quran, manusia ni terjadi daripada pencantuman benih. Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran. Min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basir.
daripada pencampuran benih laki-laki dan benih perempuan, jadilah manusia. Yang mana boleh mendengar, boleh melihat dan boleh berfikir. Kena ada benih laki, kena ada benih perempuan. Macam mana puan cakap tak perlu benih laki-laki? Seperti mana yang saya katakan tadi, ada yang perlukan benih dan ada contoh yang tidak perlukan benih. Contohnya Siti Maryam. Dia tak perlukan benih dan tak pernah disentuh lelaki pun. Okey. Tadi Prof cakap, bila dia mengandung, bila dia bersalin, baby tadi akan serupa dengan induk dia. Maksud saya mak dia. Ya, serupa sebiji dot. Sebab tu nama dia klon. Serupa dot. Soalan saya, Nabi Isa serupa tak Siti Maryam? Oh, saya tak pastilah sebab saya tak hidup zaman Nabi Isa ya. Sudah. Memang tak samalah, Prof. Nabi Isa laki-laki, mak dia perempuan. Prof tak boleh samakan teori Prof dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu Allah yang bagi dekat dia. Nabi Adam tu Allah yang tiupkan roh pada dia. Tanpa bapa, tanpa siapa pun. Jadilah Nabi Adam. Tanpa bapa ada mak saja. Jadilah Nabi Isa. Itu kekuasaan Allah. Selain daripada itu, Prof, kehidupan kita ini mesti kepada fitrah. Laki-laki dan perempuan. Sperma dia kita campurkan. Dan kalau Prof cakap, boleh beranak muka sebiji dengan mak, maknanya dia adalah perempuan. Takkan laki-laki muka perempuan, menakutkan. Kena pindah Australia kita. Tak pernah faham, tak faham sudah. Saya bercakap dengan dia 23 tahun lepas. Ustaz setuju atau tak setuju, klon telah berjaya. Sekarang 23 tahun. Mana dia klon? Mana dia bagi klon? Ustaz, kajian telah dibuat pada kambing biri-biri. Nama dia Dolin Finland. Dan bila kambing tu beranak, muka dia sebiji macam muka mak dia. Memang muka kambing serupa. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan pernah tengok muka boya tak sama? Muka boya sama, muka gajah sama-sama semua. Yang berbeza kita. Binatang semua sama, tuan-tuan ambil seekor semut. Mana yang tu semua tu. Pasal mereka ni tak buat apa-apa masalah binatang ni. Dia bukan macam kita. Kita ni pegang, kita ni, kita ni semua. Sebab tu kita tak sama. Binatang, rogo binatang, lantak. Pernah tuan-tuan, polis sedang mengesan seekor harimau yang merogol harimau betina. Mana ada tuan-tuan, lantak engkau lah kerja dia. Tapi polis mengesan seorang laki-laki yang dipercayai merogol seorang warga mas di kampung. Berdasarkan kepada rakaman CCTV, laki-laki dipercayai warga tempatan itu nampak. Apa yang dia akan cari? Makcik, duduk sini makcik. Tengok kuku makcik. Dia ambil kapas, ambil. Buat apa tu? Saja cari bahan bukti. Cuba tengok makcik. Ada tak apa kesan-kesan dia? Oh, ni tengkuk makcik ni kenapa? Gigit semut ke? Tak, dia nak gigit opak. Lagi senang tuan-tuan, ada air liur kat situ. Air liur pun ada, air mani pun ada, darah pun ada, kulit pun ada. Daripada kulit kita tahu siapa dia orang. Sebab tu dia pun cari. Orang yang merogol bahaya. Sebab dia bila dia kena rogol, dia takkan duduk diam saja. Cepat lah, lambat sangat, jarang tak. Jarang orang kena rogol macam itu. Kata tak, cepatlah, jarang tak. Dia mesti melawan, dia cakar muka, dia cakar kulit. Daripada tisu, dapat tisu. Daripada situ dapat, dia akan sama di antara satu sama lain. Dapat tangkap ke? Dapat tangkap. Kita punya polis cekap, tuan-tuan. Main-main dia. Ni kes baru ni, pukul anggota polis, mati. Dapat tangkap. Nak lari ke mana? Tak? Bawa kereta melulu, dapat tangkap dah. Langgarnya orang dapat tangkap. Polis kita cekap. Saya pernah tengok depan mata saya bagaimana satu orang dibunuh.
dengan pisau Rambo dalam pukul 9, 10 malam. Tapi saya tak boleh buat apa. Tikam betul kan pisau Rambo tu. Dalam 9.25 dapat tangkap. Dalam tempoh 15-20 minit. Ya, gerak khas. Jadi tuan-tuan tengok di situ. Cekap. Allahu Akbar. Dalam tempoh 20 minit lah lebih kurang ya. Cerita gerak khas tu. Itu pun lambat sikit sebab ada iklan. Kalau tak ada lagi cepat tuan-tuan. Saja Senin cepat tuan-tuan. Paksa apa? Paksa dia ada DNA dia. Dia ada alat bukti dia. Ni manusia. Mana boleh sama DNA mak dengan anak? Tak kan sesat dah tuan-tuan. Dia kata bila keluar kedun sama. Mata sama, cak jari sama. Itu mak dengan anak sama. Takkan sama tuan-tuan. Mungkin kau boleh samakan daripada sudut yang lain. Tapi kau takkan sama cak jari dia. Takkan sama dia punya gigi dia. Takkan sama tuan-tuan. Ini dia ciptaan Allah. Jadi pahaman yang nak dibawa sekarang ini ialah pahaman yang menolak Quran ke tepi, pahaman ni yang diangkat. Dan kita pula menjadi penganut, pempercaya yang gila-gila punya percaya. So, Ustaz tak menjawab lagi soalan dinosaur. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, wa izqala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Atas muka bumi ni, yang jadi khalifah ialah manusia. Apa makna khalifah? Yang mengurus, yang buat kerja dalam dunia ni ialah manusia. Sebab apa? Sebab manusia ada akal. Manusia ada nafsu. Manusia ni, dia ada benda-benda ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Malaikat, dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu. Dia tak ada. Kita ada nafsu. Sebab tu tuan-tuan, tak payahlah malu dengan malaikat. Tak payah malu. Abang, malaikat tengok. Malu dah sikit. Betul? Tak beranak lah kita ya. Malaikat tengok. Malaikat dia tak ada nafsu kau. Dia bukan ada jantan tina. Dia tak ada jantan tina. Yang ada jantan tina kita laki-laki. Yang ada nafsu manusia. Dia ada nafsu. Malaikat tak ada. Binatang dia ada nafsu. Akal pula tak ada. Sebab tu kucing ni tuan-tuan dia makan. Ngau-ngau bagi makan dia. Dia takkan ada akal. Ngau-ngau bagi ikan. Bagilah chicken chop ke? Steak ke? Ada tak kucing cakap macam tu? Tak ada. Dia cuma ada fitrah. Sebab tu kita boleh kenal. Binatang kita boleh kenal sarang dia. Itu bunyi itik ke? Bukan itik. Itu ular tedung sela. Sedang mengerang. Larilah. Kita masuk lautan, bunyi macam tu. Dia sedang mengerang. Kita pula pergi cari. Mana dia ni? Itu kerja bodoh nama dia. Dia takkan berubah. Kita masuk dalam hutan, jumpa durian hutan. Elok kulit dia. Bersusun elok. Biji dia elok, kulit dia elok. Ya Allah, siapalah yang makan durian ni? Ya Allah. Bukan siapa kak? Rimau kak? Rimau kalau dia makan durian tuan-tuan, dia susun biji tu elok. Yang tak elok kita. Astaghfirullahalazim. Buang lempar rumah jiran tu. Rimau tak ada lempar-lempar kak. Dia fitrah dia macam itu. Dia fitrah. Dia akan datang. Dia tak ada akal. Kalaulah rimau tu ada akal, baik dia tanam kot durian. Buat apa dia cari. Baru ni saya jumpa 4 ekor rimau. 4 ekor rimau saya jumpa. Saya pergi tengok. Cantik harimau ni tuan-tuan. Allah. Saya tengok dekat. Dia tengok saya tengok dia. Oh, cantiknya bulu. Oh, cantik tuan. Okey. Sebab tu ada orang bela rimau. Dia bukan binatang belaan. Dia binatang liar. Belaan, habis bela kucing pun silakan. Tapi cantik bulu dia. 4 ekor.
Satu nama Cik Mbun. Tua Cik Mbun ni. 22 tahun umur dah. Saya tanya dia, umur paling panjang harimau ni berapa? Maksimum biasa lah 18 tahun. Yang ni? Yang ni 22 tahun. Oh, lama hidup kita bagi makan elok. Rawatan elok semua. Sakit apa semua. Rawatan gigi semua check semua. Yang ni? Ini daripada Thailand. Nama dia Stacy. Oh, cantik. Entah. Harimau Thai. Oh, cantik lah. Sawadikap. Oh. Yang ni jantan. Oh, jantan. Segok badan bini. Yang ni sungkai. Nama dia sungkai. Kita sedang nak bagi sungkai ni menganguan dengan Stacy. Oh. Betul? Stacy jual mahal. Oh. Maklumlah, emosi. Jadi dia tak mau. Kita dah cuba, dia tak mau. Dia tak nak kat jantan. Tak try tengok Cik Mbun. Jantan pula tak mau. Dah 22 tahun Cik Mbun tu. Gigi pun tak ada. Duk menong. Lah. Tu. Rimau tak. Mereka pun ada nafsu. Mereka ada nafsu. Tapi akal tak ada. Akal tak ada. Manusia dia ada dua. Nombor satu dia ada akal. Nombor dua dia ada nafsu. Dengan sebab tuan-tuan mempunyai nafsu, kita ada nafsu, sebab tu kita maju. Dulu tak ada mikrofon macam ni. Tak ada. Macam mana kita nak bercakap, orang semua dengar. Itu je cakap hon. Jangan suara pakai hon. Kemudian cipta pula mikrofon. Jenis panjang, hon. Yang rumah kenduri kahwin. Duduk atas pokok rambutan. Ada yang minta kepada semua tetamu yang sampai, sila mengambil selera. Terima kasih. Kita dengar dahulu lagu daripada Endok Kilau. Panjang tu. Dengar. Nama dia Hon. Sekarang tuan-tuan, speaker mikrofon canggih. Ni lama dah ni. Dulu ada wire. Susah nak menyanyi, kena pegang sebelah. Nak menyanyi, pegang sebelah. Susah. Akhirnya pegang macam ni. Senang, tak ada wire. Tengah-tengah menyanyi, bateri habis pula. Sudah. Sekarang lagi canggih. Mikrofonnya kecil saja, letak kat sini. Tu. Kenapa awak berfikir macam itu? Sebab kita ada nafsu. Macam mana nak bagi senang? Macam mana nak bagi senang? Benda ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Manusia ni dia akan berfikir. Jadilah dia hebat. Jadilah dia maju. Masalah kita ni sekarang, tuan-tuan, tak sempat fikir. Tak sempat berfikir, tuan-tuan. Bila tak sempat fikir, itu yang jadi masalah. Kenapa kita tak sempat berfikir? Banyak sangat bergaduh. Tak sempat fikir. Bergaduh pasal politik. Daripada belum merdeka sampai sekarang. Bila masa kita nak fikir? Bergaduh pasal baju oren. Bergaduh berzikir guna tasbih. Tak boleh guna tasbih berzikir haram bid'ah bid'ah pula. Takkan guna tasbih bid'ah. Nabi enggak pernah. Bergaduh pula. Pasal 8 rakaat bergaduh dengan 20 rakaat. Sampai sekarang tak habis. Tak habisnya orang Islam kerja itu. Datang. Kita kalau semayang duduk atas kerusi, kena sujud ke bawah lepas tu baru duduk. Sampai sekarang pula. Apa pula ajaran ni pula? Kena sujud ke bawah. Naik ke atas. Sujud ke bawah. Sujud-sujud. Tonton ambulans ambil dia pula. Apalah nasib kita ni tak selesai-selesai masalah. Sedangkan Allah bagi kita akal untuk jadi khalifah. Hang buat saja. Hang fikir saja. Hang boleh buat. Selagi mana kita berada pada kedudukan yang betul. Ada benda yang tak boleh berubah. Apa dia? Hukum hakam tak boleh ubah. Cerdik macam mana pun. Kita melihat kesesuaian berpuasa di siang hari terutamanya pada kaki tangan kerajaan
mereka menghadapi, masalah kerja, anak dan sebagainya, tiba-tiba berpuasa. Begitu juga dengan kanak-kanak ya, mereka sekolah dan mereka berpuasa. Jadi kami mengkaji kesesuaian untuk menukarkan, puasa daripada siang ke sebelah malam lah. Kepala otak engkau, tuan. Cara bercakap tu confident ni, kita nampak tuan. Tak boleh ubah dah puasa tu siang. Tak boleh ubah. Kalau kita melihat keadaan di Mekah ya, keadaan kepadatan penduduk ramai yang datang di sana dan kota pun susah untuk kita dah. Jadi kita telah menubuhkan jawatankuasa untuk membuat kajian sama ada kita boleh buat haji di Bukit Jalil dan boleh haji di Mekah bang, buat tenang bang. Itu nama dia benda yang tak boleh dirombak. Jangan duk fikir lah. Jangan duk fikir dah. Selesai dah tu. Yang kedua, yang tak boleh dirombak tu apa? Fitrah. Fitrah. Jangan duk ubah. Saya jumpa dengan satu orang. Dia kata, you all tak faham. Ya, perasaan kita. Macam mana tu bang? Kita sebenarnya lelaki, perempuan, tetapi terkurung di dalam tubuh lelaki. Macam mana? Itu cakap, you all semua tak faham. Kita ni sebenarnya perempuan, tetapi terkurung dalam tubuh lelaki. Oh. So, itu cakap, I tak faham. Sebab tu, I nak jadi perempuan balik. Sebab I perempuan sebenarnya. Jadi, yang masukkan roh dalam tubuh lelaki itu siapa? Abang ke, mak abang ke, ayah abang? Allah. Mustahil. Allah silap. Allah tersilap memasukkan roh saya yang perempuan pada tubuh lelaki. Takkan Allah silap. Dia Tuhan. Nafsu awak tu yang silap. Pap, potong. Lepas potong, Ustaz, ya, boleh jumpa tak? Untuk apa saya nak jumpa Ustaz, saya ni masalah apa bang? Saya dah buang. Buang apa? Buang anunya. So, sakit. Sudah. Nak duduk sakit, berdiri sakit, kencing lagi sakit. So, nak jumpa Ustaz buat macam mana? Manalah saya tahu bang. Saya bukan doktor bang. Abang jumpa balik yang pusat yang membuat tu, yang buang tu. Tanya dia orang, kok dia orang simpan lagi. Kalau simpan, kita cuba sambung tengok gam ke patut pada patut. Patutnya tanya saya sebelum abang potong. Sekarang abang dah potong, baru abang tanya. Sakit Ustaz, tahu tak apa? Ini tuan-tuan, benda macam tu tak boleh diubah. Melainkan darurah. Mulut yang terbelah, diubah balik. Itu bukan mengubah ciptaan Tuhan. Orang yang kembar siam dipisahkan, silakan. Jangan tak ubah pula. Doktor kata boleh ubah ni makcik. Kami cadangkan kita buat pemindahan anak-anak makcik dua ni. Allah yang menjadikan begitu. Biarlah. Jangan macam tu kak. Ini untuk kebaikan dia orang. Dia orang boleh bercakap, dia orang boleh pergi sekolah, dia orang boleh kahwin, dia orang boleh hidup. Allah yang berkehendak macam itu. Kenapa kita nak ubah? Sudah tuan-tuan. Yang ni kena hantar sekolah saya ni. Yang lain-lain ni tuan-tuan, fikirkanlah. Sebab tu hari ni, negara yang tak bergolak, negara yang tak bergaduh, mereka mempunyai masa yang banyak untuk berfikir. Akhirnya mereka menguasai dunia. Orang Islam ni kerja dia bergaduh tiap-tiap hari, bukan di Malaysia je, sampai ke negara Arab. Pasal bola bergaduh. Bagi bola bergaduh, bagi sepak takraw bergaduh. Bagi mengundi bergaduh, bagi jawatan bergaduh, bagi masjid bergaduh, bagi surau bergaduh, bagi kedai bergaduh, bagi kedai makan bergaduh. Mana tengok bergaduh kedai makan? Angkat meja, angkat kursi. Gaduh. Bila masa nak berfikir? Negara yang tak bergaduh, tuan-tuan, cuba tengok sekarang. Makcik ke mana? Makcik? Masjid. Hai, naik basikal. Senang Ustaz. Oi, basikal elektrik. Naik basikal, cas dari rumah berjalan ke masjid. Seminggu sekali cas.
Cuba tengok made in apa. Kenapa orang kita tak boleh fikir nak buat basikal elektrik dulu? Bayangkan. Allah. Nak buat bekas pergi ke sana, buat peti air ke sana. Sekarang televisyen dia orang, kereta dia orang. Habis. Pasal tak bergaduh. Dulu bergaduh. Negara mereka lah tak bergaduh. Sekarang kita pakai. Start kereta, tak payah nak tekan-tekan Google apa semua, cakap je. Parit. Dia bawa kita ke parit depan rumah tu. Datang towing angkat kita pula. Kenapa masuk parit, makcik? Makcik cakap parit Perak dia bawa parit ni. Tak guna betul kata dia. Hari ni kereta hanya perlu bercakap saja. Makcik tak reti reverse parking. Makcik tekan je makcik. Reverse parking. Bawa. Kereta hari ni semua canggih. Semua canggih. Pasal apa? Negara-negara ni tak ada berperang. Tapi sayang tuan-tuan. Allah kata dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan kamu bergaduh. Kita orang Islam bergaduh juga. Akhirnya apa pun tak ada. Gaduh tak habis-habis. Nak buka puasa pun gaduh. Kau cuba tengok. Kau tengok matahari. Matahari ada lagi kan? Kan? Matahari ada lagi kan? So, masalah. Okey, sekarang dah buka puasa. 7.28 buka puasa. Tapi matahari masih ada. So what? Kau tahu tak, kita ni kena puasa sampai tenggelam matahari. Sebab matahari ada lagi. Kan yang tengok bulan, yang tengok matahari, yang tengok takwim tu jatan puasa. Mereka ni pakar dalam bidang falak. Pakar. Mereka dah tahu dah 7.28 matahari terbenam. Terbenam apa tu nampak tu. Bergaduh pula. Tak apalah kalau kau nak tunggu matahari terbenam silakan. 8.24 baru terbenam. Itu nama dia Syiah. Syiah dia akan tunggu matahari habis tenggelam. Sebab tu kena belajar. Matahari yang dikatakan maghrib tu, ghurub tu, berapa peratus. Bukannya maknanya matahari hilang terus. Dia masuk pada tempoh gharib tadi, ghurub dia tu, berapa peratus daripada ukuran dia. Maka pada masa itu maghrib lah. Siapa yang suka? Ahli majlis falak, orang falak, dia suka dah. Okey, ni tarikh dia. Okey Ustaz, kalau dia suka, hari ni suka, hari ni lah tahu Ustaz. Ini tidak, sebulan dia tahu. Sudah. Dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, dia tahu pula Ustaz. Sebab matahari tak pernah berbohong, bulan tak pernah berbohong. Matahari akan tepat masa dia. Yang tak tepat orang. Matahari tenggelam, matahari bangkit, tepat pada masa dia. Sebab tu kita boleh ramal bila gerhana akan berlaku. Besok nak gerhana. Tak lama lagi, satu lagi gerhana bulan, matahari pula, mai pula gerhana. Pak siapa yang mereka kata, pukul sekian-sekian gerhana akan berlaku. Sebab Allah sebut dalam Quran bahawa matahari dan bulan itu adalah untuk kiraan. Kiraan jam awak, kiraan tempoh awak, kiraan masa. Allah sebutkan kegunaan dia. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya baru urai sikit. Masa dah tamat. Okey? Saya rasa tahun lepas saya datang dah KKM. Bulan Ramadan juga saya rasa ingat-ingat lupa. Maknanya setahun sekali lah. Jadi tahun depan pula kita jumpa tempat. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Serah balik pada moderator. Allah. Baik, terima kasih kepada yang paling satu. Tidak hadirin sekalian, sisi kedua adalah sesi sebaik. Pada saat ini yang berpihak untuk bertanya soalan, sahabat dijemput untuk pengambilan dan tuan-tuan dibawa untuk memperlukan diri terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia sebelum melangkah ini dia macam mindset kita, dia mindset kita nak cari sebelum melangkah ini. So kita pun cuma ustaz sebab kita hanya nak atas kedatangan kenapa. Rasa macam adakah kita rasa ikhlas. Kita hanya nak sebelum melangkah ini. Bukannya setiap mata kita tidak mau. Baik, terima kasih. Orang tanya saya, apakah ubat yang paling bagus untuk batuk? Jawapan dia, jangan batuk. Masya-Allah, tuan. Yang mana faham, tak faham, tak? Banyak pula batuk, tuan. Baik. Siapa orang yang paling rugi? Orang yang diberi hadiah tak ambil. Sedangkan hadiah dia sangat lumayan. Allah Ta'ala bagi pada kita hadiah nama dia Ramadan. Tak ambil, rugi lah. Sebab tu ambil bila? Start daripada malam pertama sampai malam akhir. Ambil. Mudah-mudahan kita dapat hadiah cabutan bertuah boleh masuk syurga. Jadi kalau nak dapat Lailatul Qadar, malam pertama dah start. Macam kita lah nak lawan Oman ni. Dia masuk camp latihan, pusat latihan. Hari ni nak lawan, besok nak lawan, hari ni baru berkumpul. Confirm kalah. Training tak ada, apa tak ada, fit tak ada, apa tak ada. Macam mana nak lawan Oman? Itu belum lagi Korea Selatan. Belum lawan Brazil lagi. Dia mesti kena ada fight yang kuat. Nak dapat fight yang kuat, awak mesti jadi orang yang fit. Nak dapat fit tu apa? Camp latihan. Sekarang kita nak lawan nafsu. Kita nak lawan syaitan. Lagi dahsyat daripada Oman. Lagi dahsyat daripada Brazil, Argentina. Cristiano Ronaldo. Lagi hebat. Nama dia apa? Syaitan dan nafsu. Maka pulun daripada malam yang pertama. Ustaz, malam pertama saya tak pulun, Ustaz. Sekarang boleh start balik. Belum habis lagi. Jangan mencari 10 malam terakhir. Baru kita buat. Oh, boleh. Tapi rugi lah. Rugi lah. Tapi kira okey lah. Lagi pada langsung tak pulun. Ya Allah, dah habis Ramadan. Kejap benar rasanya, ya Allah. Pandai pula cakap tu. Tahulah, niaga Ustaz tak sempat. Gelak pula Ustaz. Astaghfirullahalazim. Ini parah ni. Baik, jadi tuan-tuan, kita cari 10 malam yang terakhir tu sebab apa? Sebab Nabi suruh. Kenapa awak cari syurga? Sebab Allah janjikan saya untuk syurga. Sebab tu saya buat untuk syurga. Itulah nama dia. Betul. Jangan kita kata tak betul tak. Yang tak betulnya apa? Rajin awak semayang 10 malam terakhir di masjid, Mat. Ayah saya ajak. Tak bawa kan marah pula. Ayah orang tu bawa je lah. Itu je tak betul. Nampak? Rajin kamu datang semayang 10 malam terakhir di masjid, Din. Mak betul, pak betul datang. Jadi, paksa dah datang. Nampak? Sebab tu mak suka pergi rumah anak. Mak cakap dekat anak dia. Mak suka datang rumah kau. Apa mak? Bapak kau semayang. Kalau di rumah bukannya semayang, tengok tu hello dia ikut menantu. Pergi semayang. Anak pun jawab. Saya pun suka mak datang. Kalau mak tak datang, suami saya pun semayang, mak. Elok dua-dua pergi semayang, Ustaz. Yang ini contoh tak ikhlas. Jadi yang tuan-tuan duduk bangkit 10 malam tadi, saya nak cari Lailatul Qadar. Silakan. Sebab Nabi cakap, taharrau, pergi cari. Cari itu tuan-tuan. Bukan tuan-tuan beli teleskop. Buat apa, Mat? Mencari Lailatul Qadar. Astaghfirullahalazim. Bukan. Kau pergi ibadat. Maka kalau kita cakap, saya cari Lailatul Qadar, Ustaz. Saya nak dapat 10 malam terakhir, Ustaz. Sebab apa? Nabi Muhammad mengetatkan kain pinggang dia.
Nabi Muhammad ketatkan kain pinggang dia apa? Maknanya, Nabi Muhammad 10 hari yang terakhir, dia dah tak buat hubungan apa dah dengan isteri dia. Dia bawa isteri-isteri dia, main semayang. Allahu Akbar. Kita je pun kata nak longgarkan kain. Tak ada pakai kain terus. Lain tu kadar, tak lain tu kadar kata ni. Kadar aku dulu ni kata dia. Oh, ni masalah. Nabi Muhammad pulun betul-betul. Nak cari 10 malam yang terakhir. Jadi kita buat macam tu sebab kita meniru Nabi Muhammad. Silakan. Tak payahlah kita nak kata, saya tak ikhlas oleh Ustaz. Cari dia itu kadar. Itu dah disuruh. Nabi suruh Allah bagi pada 10 pada Lailatul Qadar pada malam Ramadan. Carilah. Dia tak dikira. Yang tak ikhlas tu apa? Tak ikhlas tu apa? Ngantuk. Hai, Din. Pukul 8.30 pagi kau dah ngantuk. Semalam dia mulai. Carilah itu kadar. Tak tanya pun. Yang salahnya apa? Live. Allah. Bismillah. Bismillah. 80. Boleh lah 80 orang boleh lah. Yang tu baru tak ikhlas. Siap tengok pula 80. 80 orang. Okey, not bad lah 80. Not bad. Kau buat tu sebab nak view. Content, rating tak mau. Itu contoh ikhlas dengan tak ikhlas. Sekarang tuan-tuan belasah je pergi buat. Saya kira mulai tuan-tuan di sekolah saya setiap malam sepanjang Ramadan. Dah 18 tahun saya buat. Malam pertama dah kiam sampai malam akhir. Dulu mula-mula saya buat 8 orang, 16 orang. Sekarang beratus orang. Makan percuma, sahur percuma. Pergi main makan. Pukul 4 pagi start, pukul 5 habis. 5 pergi sahur. Subuh lepas itu. Waktu kita semayang dalam 300.5 gitu. Kiam. Tapi bila sahur dia naik 4.5. Yang mana faham? Tak faham ke dalam tak? Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Tak apa, Kak cakap. Saya translatekan. Siapa yang bagi tahu tu? Yelah, siapa yang bagi tahu suami dia sihirkan dia? Jumpa bomo. Jumpa bukti. Okey. Okey, kemudian? Nak buat apa? Baik. Soalan pada puan kita tadi, bagaimana soalan tu pada sahabat dia? Okey? Itu betul lah tu. Macam sahabat saya bertanya, sahabat saya. Okey? Sebab ada soalan, dia gunakan perkataan kita tau, kita. Ustaz, macam kita, bulan Ramadan, macam kita bersama dengan suami kita, kan? Kemudian sahur, nak mandi dulu ke ataupun macam mana Ustaz? Macam mana ulang balik? Macam kita kan, bukan kita, saya tak kena mengena Kak. Kita pasal pula, saya tak tidur pun dengan Kak bila tidur. Sebutlah saya dengan suami saya bersama malam tadi. Betul. Ini pandai mengajak kita pula. Macam kita kan. Masa bila kita tanya soalan pun kena betul juga. Baik, jadi akak kita tanya, kawan dia kena sihir. Dipercayai oleh suami dia yang menyihirkan dia sendiri. Jadi saya tanya pada akak kita, macam mana dia tahu suami dia sihirkan dia? Sebab jumpa bukti.
Adakah perlu keluar daripada penyakit atau biarkan atau macam mana? Baik, yang pertama. Kita ni, saya kena sihir tak? Sihir. Tapi tuan-tuan, saya mula-mula sihir, rawatan sihir, okey. Saya pergi hospital. Saya pergi hospital. Pergi jumpa doktor. Berapa kali saya operate. Yang terbaru, yang sakit saya lah. Yang sakit saya 2-3 tahun lepas, viral satu Malaysia. Itu 15 pakar. Sampai doktor, last saya buat rawatan hospital pengajar. Di Serdang. Itu paling tinggi lah. Institut Kajian Penyelidikan ambil kes saya. Dia ambilnya kulit, ambilnya tisu saya, ambilnya rambut, ambil darah, ambil daging, semua ambil. Cek apa benda penyakit ustaz. Keluar result, keluar report. 8. Ni 4 muka surat, 4 lah. Semua report keluar. Negatif. Tak ada apa penyakit. Negatif. Okey. Itu yang penyakit saya yang baru ni. Jadi saya pergi jumpa hospital sebab ada orang react. Dia kata, Ustaz Kazim ni saya sakit je sihir. Saya sakit je sihir. Saya sihir je sakit. Doktor tak nak pergi. Kepala otak kau tak pergi. Bagi tahu hospital mana saya tak pergi. Saya kena refer dekat hospital pengajar. Saya pergi daripada universiti. Satu profesor universiti. Bahagian penyelidikan penyakit datang jumpa saya. Kes saya. Universiti, bukan universiti swasta, universiti awam. Sampai ada doktor daripada India 7 orang, daripada Arab Saudi datang. Saya tak buang tu. Okey, bila doktor kata, okey, awak tidak ada penyakit. Okey, baik, terima kasih doktor. Sekarang saya nak rawat melalui kaedah ni pula. Silakan. Ada satu doktor India. You percaya black magic? Dia tanya saya. Saya kata, waktu sekolah dulu memang saya pakai. Okey. Itu color magic. Bukan black magic. Ini doktor India cakap kat saya. You pergi better, you pergi berubat lah. You pergi cuba sana solat. Okey. Jadi nombor 1, jangan cepat kita kata itu adalah sihir. Kita ada rawatan kita ada pakar-pakar kita. Bila mereka sendiri tak ada apa. Ni bulan Ramadan ni. Saya jadi imam 2 hari. 2 hari 1 tahun tu saya jadi imam 2 malam. Masuk malam ketiga tak boleh. Kencing kerak. Saya ni kencing. Tak boleh jadi imam. Semayang tepi pintu pun surah. Berangkak pergi tandas. 1 malam 30 kali. Bapa salah ni. Batu karang tu. Buat. X-ray buat, semua buat. Batu tak ada. Karang tak ada. Sama lah Ustaz. Apa buat? MRI. Nampak MRI. Sekarang ini satu itu benda asing. Atas you punya pundi ini ada putih sepatutnya tidak ada. Putih ni tidak ada sepatutnya. Mungkin ini yang menjadikan you masalah kencing. Maksud. Sebab saya tengah malam tuan-tuan, duk kencing-kencing kerak lalas, saya duduk dekat tandas. Duduk kat tandas ada lawak lah. Duduk sila. Ustaz naik atas katil, tak mau. Aku tak larat nak turun. Apa Ustaz kencing dalam ni? Dia bagi mangkuk. Kencing dah tak apa Ustaz, tak apa. Dia tak nak malu. Malu kat nurse cantik pun tak malu aku. Tak lagi nak usung bawa pakai Ustaz Kazim punya. Malu aku. Dapat saya aku. Parah ni. Pukul 3 pagi, air kencing tak keluar. Salah teh. Bergagah-gagah. Aduh, batu ke apa benda ni. Dia bubuh air garam. Lagi sakit. Lah saya kata, you panggil doktor, you buatlah macam mana. Bong, tebuk ni, bong lega. Tu dia. Baru dapat jawapan.
Bila X-ray dapat jawapan, ada lembaga putih dekat MRI nampak. Ni putih. Apa tu doktor? I tak pastilah. Maybe cancer. So, apa cadangan doktor? Kita kena buang secepat mungkin. Kita tak nak dia merebak. So, nak buang macam mana doktor? Bila nak operate? Sebab kau you ada diabetes, kita nak kurangkan risiko you ada diabetes. So, kita akan keluarkan daripada saluran kencing. Kita akan masuk saluran kencing. Kita tarik kau. Ni parah ni tuan-tuan. Oh, saya tanya second opinion doktor. Macam mana doktor? Buatlah, doktor tu pakar dia, insya-Allah boleh. Ini berbahaya. Tanya pula doktor kawan saya, doktor India pula. You buatlah, insya-Allah. Buat. 2 hari doktor tu tak datang. Nak tanya report. Lepas 2 hari baru dia datang. Macam mana doktor? Kita sudah melakukan prosedur, kita sudah masuk. Bila kita mau tarik dia keluar, itu putih lari lagi atas. Apa pula ni? Jadi kita keluarlah, takut risiko. So macam mana? Kita sudah meeting, kita akan lakukan kali kedua. Kali kedua, lah, sakit tuan-tuan. Raya, orang dah ada raya semua sini, kencing semua sini. Aduh, subhanallah. Tipek kencing semua, tak boleh kencing. Tapi ceramah jalan. Lepas raya, ceramah jalan. Pakai jubah. Dalam tu ada beg kencing. Orang gentang. Sebab tu berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Kita akan tahu apa ada kat dia. Jadi, bila doktor kata, okey, tak ada masalah. Okey, baik. Saya cuba rawatan. Nombor 1. Yang kedua, bila kita buat rawatan sihir. Okey, saya 12.30 ni di MC pula. Kan tak habis, tak sempat kan. Okey, hari ni 12.30 MC. Pukul 6.15 dekat UNW motor. Sampai berbuka. Sampai maghrib. Besok depan tu tu pengajian tinggi subuh tu depan 9.30 pagi. Baik. Okey. Kalau sakit kepala, sakit, saya pun jampi. Cakap dari mana? Cakap siapa tuan kau? Yang ni tuan-tuan. Kalau dia jin duduk dalam badan kita, jin tu cakap betul ya? Bolehkah tuan-tuan percaya dengan cakap-cakap jin? Saya tak percaya. Jin pun bohong. Cakap, siapa buat? Kadang-kadang dia tak sakit. Awak ambil lada hitam, awak bubuh dekat celah kuku. Ni, celah kuku ni. Cakap, siapa tuan kau? Aduh, sakit. Memang sakit tuan-tuan. Weh. Tak masuk hantu pun sakit. Mai saya buat tengok. Kalau tak percaya. Bila tekan cakap, dari mana? Aduh, tak tahu. Degil betul lah kau ni. Akhirnya tuan-tuan, nak keluar daripada sakit yang berpanjangan macam itu, apa tu dia cakap? Lagi, siapa tuan kau? Ustaz Kazim. Ustaz Kazim. Tak paksa-paksa saya kena tak? Saya kalau sakit, saya baca ayat Quran je. Quran tu ubat. Simple. Saya kalau ada tahu, ustaz saya ni tak sihat, ustaz. Saya baca sikit-sikit. Oh gitu. Dia jegi mata. Kau buat apa? Kau baca apa? Ada benda. Ada benda. Ni saya duduk baca sampai sudah tak ada. Ustaz, budak-budak saya histeria, ustaz. Mai tengok. Saya tengok. Ustaz tak nak baca apa-apa. Kata, so tengok. Saya tengok. Saya ikut arahan. Jadi, kalau saya takkan berubah. Bismillah. Itu drama. Itu drama. Bismillah. Ya Allah. Bola botol. Simple saja ayat Quran. Al-A'raf.
Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Dia menggelupar, dia menjerit, mata terbeliak. Maknanya ada benda dalam dia. Kalau dia duduk relax, tak ada apa, itu dia punya minda dia saja. Sahaja nak tarik perhatian orang. Simple je ayat Quran, tuan-tuan. Jadi jangan sekali-kali percaya pada jin suami saya, suami dia yang buat suami. Kita tak tahu. Tak. Tugas kita ialah merawat saja. Saya ada kena sihir, merawat saja. Dan wajib kita percaya adanya sihir. Jangan tuan-tuan tak percaya orang. Ada, saya jumpa doktor, tangan ketak-ketak. Saraf ke doktor? Tak. Parkinson ke? Ada tangan. Dia ni tuan-tuan, doktor yang terkenal dengan kerja menyunat orang. Sunat budak-budak. Bayangkan tangan ketak-ketak. Siapa nak serah anak kat dia? Buatnya habis anak kurang. Ni, ketak. Doktor pakar sahkan dia bukan Parkinson, dia bukan saraf. Rupanya gangguan sihir. Supaya dia tak boleh buat kerja. Jadi tuan-tuan, jangan kita kata sihir tidak wujud. Ada. Kadang-kadang datang pada keluarga kita sendiri. Sebab itu saya katakan tadi, dapatkan pengesahan daripada rawatan yang betul bahawa dia siapa dia. Dan kalau saya sakit, saya takkan tanya siapa yang buat saya. Saya takkan tanya. Sebab jin dia boleh berbohong. Kalau ditengoklah mangkuk ni bukan orang lain. Orang dekat sangat. Lagi tak boleh percaya tuan-tuan. Jadi tugas kita ialah merawat, bukan menuduh. Rawat saja. Macam sakit saya ni, saya rawat saja tuan-tuan. Simple. Saya makan ubat, saya sapu ubat. Apa yang doktor bagi, krim ke apa, semua saya buat. Last sekali saya buat apa? Saya pergi Madinah. Saya pergi Madinah, saya buat 3 hari, buat di Madinah, kering segala benda. Dok saya jumpa doktor balik, susulan. Sudah kering. Ya. Berubat di mana berubat? Madinah. Berubat macam mana? Ni dia tuan-tuan. Jadi, kalau betul suami tadi buat, okay, apa yang isteri kena buat? Kau pulangkan balik pada suami aku. Jangan. Biar dia mampus. Jangan. Pulangkan balik pada mak mertua aku. Mak mertua nama apa? Nyonya Mansur. Jangan. Okay? Jangan. Ubat saja. Kalau betul dia buat, tadi saya sebut dah dalam surah Al-Quran tadi, surah An-Nisa 128, 129. Yang pertama, boleh maafkan dia. Abang yang buatkan saya, bang. Sampai hati abang buat, abang minta maaf. Boleh maafkan. Janji tak buat lagi. Janji abang tak buat. Jom siap-siap. Kita pergi dari Pakcik Habib. Memang dia maafkan. Dan nak raya ni. Tapi kalau tak nak maafkan, tak nak lah Ustaz. Saya tak nak suami saya jahat Ustaz. Boleh minta cerai. Boleh minta cerai. Saya nak cerai dengan awak. Mahkamah minta apa sah. Tebus talak pun boleh. Suami saya tak guna punya suami. Bagi saya sakit. Dia bubuh benda-benda kotor dalam makanan saya. Boleh minta cerai. Orang perempuan boleh minta cerai. Yang tak boleh minta cerai tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Suami kita ada HIV AIDS. Boleh minta cerai. Ustaz, kalau saya tak nak cerai, silakan. Dua-dua masuk sekali. Suami kita ada masalah mental. Boleh minta cerai. Suami kita ni ada masalah. Dia sihat. Ada? Minta cerai buat apa? Tapi ada benda tak sihat. Dia dulu kerja panjat pokok kelapa, Ustaz. Ada? Ada ular kat atas. Ular tu sergah dia, dia terjun, turun. Terduduk dekat perdu pokok kelapa. Mati ke? Dah hidup. Tapi ada benda lain mati. Bila angkat, jatuh. Asal angkat, jatuh. Macam ini, Ustaz. Boleh minta cerai, Kak. Okay, yang kau tak boleh minta cerai, saya minta cerai pada awak. Sebab awak tak segak, saya nak kahwin lain. Saya nak cari jantan lain. Awak nampak tak tu? Tu, lelaki sebelah rumah kita tu. Bulu dada dia dari pusat sampai ke muka. Awak ni bulu apa pun tak ada. Ayah ni yang tak boleh minta cerai.
Saya nak minta cerai, mak awak tu jahat, mulut popek-popek, tak boleh minta cerai. Itu bukan suami kita, tu mak mertua. Jadi kalau suami betul confirm dia buat jahat, disihirkan kita jadi bodoh kita ni. Kuah kering kita. Maka boleh minta cerai. Hukum dia harus. Bukan maknanya orang perempuan langsung tak boleh minta cerai. Sabarlah. Tu ujian kita sebagai perempuan kan. Parah ni. Dia bawa air jumpa saya. Ustaz, turun jampi Ustaz. Suami saya kasar panas baran. Dia buka spek. Lebam ni. Spek hitam. Lebam. Suami pukul. Ya. Selalu. Daripada mula kahwin Ustaz. Sampai sekarang. Satu badan Ustaz. Kau pergi hospital. Buat report. Pergi balai polis. Buat report. Pergi hospital. Buat report semua. Pergi mahkamah minta cerai. Saya tak nak cerai Ustaz. Sabarlah kalau itu. Sabarlah. Saya tak sabar dah Ustaz. Kalau tak sabar, mintalah cerai. Saya tak nak bercerai Ustaz. Kalau gitu sabarlah. Saya tak sabar dah Ustaz. Kalau gitu minta cerai lah. Saya tak nak jadi janda Ustaz. Ustaz lagi aku yang hilang sabar kan? Ini penyakit orang perempuan. Keluarlah daripada masalah. Jangan duk menung. Ini jodoh kita. Memanglah jodoh. Tapi kalau awak tunggu juga situ, apa jadi pada awak? Nah. Kalau dah jodoh, Ustaz, tak. Kalau dah bodoh, nama dia. Baik, cukup lah. Habis lah. Saya nak pergi Kuala Lumpur. Kan tak sempat sampai pula. Terima kasih semua. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.